Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Tapi hari ini ceritanya memang cukup menarik, panjang dan best tentang mak rempit. Jadi siapa-siapa yang pernah merempit ataupun masih lagi terlibat dengan aktiviti merempit, mungkin-mungkinlah cerita ni boleh jadi iktibar dan pengajaran. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampai besar. Jadi tanpa berlengah-lengah, Abang akan mulakan cerita ni dengan Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ni berlaku pada tahun 1997. Yang bagi cerita ke Abang ni, dia bagi melalui panggilan telefon. Sebenarnya dah lama lah dia kata dia nak bagikan cerita ni untuk iktibar mak-mak rempit. Tapi cerita ni dia minta sembunyikan nama tempat. Ada jugalah yang penonton kadang-kadang marah, "Abang, kenapa bang? Kenapa sembunyikan tempat kan? Nyatakan bang, nyatakan." Tapi bagi Abang, tak payahlah, kita ambil iktibar daripada ceritanya. Tak perlulah kita selidik-selidik tempat. Kalau tuan punya cerita tak bagi, tujuannya adalah sebab-sebabnya kan. Sebab-sebab diberikan. Ceritanya 1997 dekat satu tempat yang dirahsiakan. Pada waktu tu Ali dengan K-On memang seorang mak rempit yang sangat-sangat berjaya dan sangat aktif. Mana aja tempat yang nak rempit, dia akan rempit. Tapi dia kata pada waktu-waktu tu memang kebanyakan daripada budak akan merempit dekat kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan pekan. Diorang ni, geng-geng rempit ni dekat kawasan ni, diorang kadang-kalanya buat rempitan yang lebih ekstrim, iaitu di kawasan-kawasan jalan-jalan, bukan jalan-jalan bandar, tapi masih lagi jalan utama. Bukan jalan bandar, maksudnya mungkin jalan, contohlah jalan di antara Muazzam ke Segamat, contoh Muazzam ke Segamat, kan jalannya bukan, dia jalan utama lurus, tapi bukanlah jalan-jalan di bandar besar, contohnya macam bandar Kuantan, bukan macam tu. Jadi dia kata aktiviti merempit tu memang selalunya dilakukan bila diorang semua cuti. Pada waktu tu kedua-duanya dah berumur 20 lebih, 23, 24 lah macam tu. Dan dia memang berkawan baik ni. Ali dengan K-On ni memang berkawan baik. Mana rempit, dia orang join. Nak jadi cerita, pada waktu tu diorang pergi merempit dekat satu kawasan. Dan kawasan ni jalannya lurus, cuma jalannya sunyi. Tak banyak orang. Jadi ramai-ramailah mak rempit ni berkumpul dekat situ untuk buat perlombaan. Tapi dia kata semua tak sangka di hujung jalan polis dah bersedia dalam semak. Dalam belukar-belukar kecil tepi kiri dan kanan jalan ni, polis dah sedia dah. Bukan polis tu sedia dengan pistol ke, dengan cerota ke. Polis dah bersedia dengan motor juga. Jadi di waktu tu diorang semua tak jangka polis ada dekat kawasan tu. Merempit lah. Ya waktu tu K-On dengan Ali sama-sama merempit. Join sama-sama. Diorang pun bawa lah motor laju-laju. Tengah sedap-sedap merempit, tiba-tiba dekat depan diorang keluar motor-motor polis. Rupanya polis-polis pun dalam keadaan membawa motor-motor untuk merempit juga. Bila dah nampak macam tu, segerombolan mak-mak rempit ni berterabur lari. Lari tak ke mana-mana, ikut jalan kecil, segala jalan yang ada dah semuanya berterabur. Tapi Ali dengan K-On ikut satu jalan yang sama. Walaupun dia ikut jalan kecil, jalan tu masih tar. Tapi ada 3 orang polis duduk mengekor daripada belakang. Macam nak mencecet, dia kata dia lari daripada polis tu. Lari, merempit lah dia. Dia pun tak tahu kat mana tempat tu sekarang. Tempat tu pada waktu tu dia tak tahu dah mana. Yang nampak jalan, dia jalan je. Tiba-tiba nampak satu selekor. Dia pun dengan Ali dengan K-On ni pun selekor. Masuk selekor tu. Bila masuk selekor tu, mujur. Polis tu tak ikut, polis tu tak perasan. Masuk selekor tu, diorang pun terus masuk selekor, terus turun daripada motor, tolak motor,
masukkan kat dalam semak, baringkan, dan diorang pun terus berlari nak menyorok ni. Tapi baru diorang perasan tempat yang diorang masuk tu adalah perkuburan Islam. Perkuburan Islam. Jadi dia kata bagus juga ni kita menyorok dekat kawasan kubur, kata Ali dengan K.On ni, kata kan. Bagus ni sebabnya polis mesti tak jangka kita akan duduk dekat kawasan kubur. Jadi diorang ni pun terus tak pilih-pilih kubur, terus baring. Diam, baring ni. Yang Ali ni meneluku, yang K.On ni baring. Baring menghadap langit. Baring di celah-celah kubur ni kan. Selalu kubur ni ada binaan-binaan kan. Jadi bila baring kat celah-celah kubur ni, polis tak nampak lah motor tadi dah bawa nyorok kan, dia kata. Dia dah bawa nyorok. Jadi polis tu masuk dekat kawasan kubur tu. Cari. Agaknya tak jumpa. Dia pun tengok mustahil mak-mak rempet ni nak nyorok-nyorok dekat kawasan kubur. Dia pun belah. Terus bahasa mak rempet keluar. Dia orang pun pergilah daripada situ. Jadi pada waktu tu masih lagi ada bunyi motor-motor yang cuba menyelamatkan diri dan juga motor-motor polis. Jadi K.On dengan Ali ni tak berani nak bergerak, diam di tepi kubur tu. Baring redha je, lebih takut kubur, lebih takut polis daripada kubur tu. Jadi tiba-tiba keadaan waktu tu lebih kurang pukul 1 pagi tau. Waktu 1 pagi masih lagi bunyi motor tu. Lama kelamaan, lebih kurang dekat-dekat pukul 2 pagi, bunyi motor tu hilang. Senyap, sunyi. Tiba-tiba dengar suara orang menjerit, kata Ali. Rupanya K.On berdiri, berdiri terus berlari ke arah Ali yang jaraknya tak jauh sangat. Dan dia pun duduk dekat arah Ali. Ali pun tanya, kenapa ni? K.On cakap, jom balik. Kita kat mana ni? Jom balik. Lepas tu Ali kata, jangan. Kita tenang, jangan risau. Tak ada hantu pun kat sini. Dia orang dah mati. Dia orang takkan bangun pun. Tapi K.On tak jelaskan kenapa dia suruh balik. Dia cuma, muka dia ni dia letakkan ke tanah. Dia tak nak tengok keadaan keliling. Dia cuma cakap, nak balik. Jomlah balik. Ali kata, tunggu. Takut kat luar tu masih ada polis. Jadi dia orang pun stay dekat situ. Tiba-tiba, daripada jauh, Ali nampak, inilah yang menyebabkan K.On nak balik. Rupanya gula-gula terapung di atas salah satu kubur. Dan gula-gula tu bergerak ke arah diorang. Kalaulah anda semua jadi macam tu, apa yang anda akan buat? Lari kan? Itu juga yang diorang buat. Terus bangun. Dah nampak macam tu, takkan nak tunggu lagi. Terus bangun, ambil motor, start motor, pergi. Mujur pada waktu tu, dah tak ada lagi polis. Diorang pun berterabur balik rumah. Tengok kat belakang, ada tak gula-gula ikut? Tak ada gula-gula ikut. Alhamdulillah. Diorang pun balik rumah masing-masing. Esok paginya, K.On datang rumah Ali. Dia tanyalah Ali, kau okey ke tidak malam tadi, okey ke tidak? Ali kata dia okey, cuma keadaan dia dah macam nak demam-demam. K.On kata pun dia pun nak demam-demam juga. Cuma dia kata malam tadi dia tak boleh nak tidur sangat sebab perasan dia dekat dalam bilik dia, dekat dalam rumah dia tu macam ada gula-gula. Dia kata mungkin bayangan, tapi mungkin apa yang dia nampak tu betul. Jadi lepas balik tu, K.On balik rumah dia, Ali demam, K.On pun demam. Dua-dua pun demam. Tapi dalam keadaan demam tu, Ali kata, apa yang K.On cakap waktu tu, dia pun alami benda yang sama. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba sebelah macam dia kata, macam ada gula-gula. Lepas tu bila nak mandi dalam bilik air, gula-gula mengintai. Dia kata semuanya gula-gula. Dia jadi stres. Oh no. Sekarang ni pukul 12.30. Awal lagi. Tapi bila cerita gula-gula kan seram. Dia kata gula-gulanya kemana-mana pun gula-gula. Kemana-mana pun gula-gula. Dia jadi stres, dia kata. Lepas tu ada satu malam tu dia mimpi. Mimpi dia pelik sungguh, dia kata. Dalam mimpi dia tu, dia rasanya macam dia tengah dibalut dengan kain putih. Olok-olok macam dia tengah nak mati lah. Takut juga dia kata. Tapi dia kata pada dalam mimpi tu juga dia nampak si K.On ni kena belit dengan ular. Kena patuk dengan ular.
kesian juga. Sedar-sedar daripada mimpi, terkejut juga dia. Tapi selang 2-3 hari tu dia pun baik demam. Dia pergilah rumah Kek On nak tengoklah keadaan Kek On, sebab katanya Kek On pun demam juga. Diorang ni memang satu kampung, satu tempat lah. Satu tempat. Jadi pergilah rumah Kek On. Tengok Kek On tak ada kat rumah. Tunggu Kek On pun balik. Rupanya Kek On pergi berubat. Sebab keadaannya Kek On punya kena dengki tu lebih ekstrim daripada Ali kena. Jadi waktu berborak-borak tu Ali tanyalah, kenapa kau kena? Aku memang kena dengki, dia kata, tapi taklah teruk sangat. Kau macam teruk gila je kena. Dia kata betul ni, dia kata aku kat mana-mana pun duduk sebelah ada, siang ada, malam ada, sampai aku tak boleh nak buat apa-apa. Aku dah ketakutan sangat-sangat. Jadi si Ali ni tanyalah, sebenarnya cuba kau cerita kat aku, ada tak benda-benda yang aku terlepas atau tak tahu? Rupanya Kek On cakap, waktu dia baring dekat kubur tu, dia rupanya baring dekat satu kubur yang baru je dikebumikan. Waktu tu dia tak takut, dia kata, memang jauh daripada takut, dia takut lagi polis. Tapi waktu dia menunggu-nunggu tu dengan cuaca yang sejuk-sejuk, dia pun pergi kencing. Dia kencing sambil baring, dia kata. Dia kencing sambil mengiring dan dia pancutkan ke kubur yang baru ditanam. Memang cik masalah lah, dia kata. Dan sejak daripada itulah yang muncul gula-gula dekat atas satu kubur tu kerja dia orang. Rupanya ada sebabnya, inilah sebabnya. Sebab itu Ali kata dia kena gangguan tak berapa teruk. Tapi ikut cerita Kek On, gangguan dia tu memang ekstrim. Menakutkan betul. Sampai kena berubat ke sana kemari. Selang seminggu selepas tu akhirnya Kek On, Ali pun baik daripada demam, Kek On pun baik daripada demam. Cumanya benda yang mengganggu Ali tu masih lagi ada, masih lagi bergentayangan. Jadi waktu tu Kek On cadangkan, apa kata dia orang berdua ni pergi berjumpa, carilah bomoh. Dia kata tak boleh cari imam, tak boleh cari Bilal ke, sebabnya dia orang ni memang mak rempit. Memang dia kata pada waktu tu mak rempit dipandang serong lah. Dia kata pandang serong. Kalau imam jumpa imam, kena jumpa Bilal ke ataupun menjumpa ustaz dia, takut-takut dia orang ni yang kena ceramah dulu sebelum diubati. Jadi daripada dia dengar ceramah macam nak gila, lebih baik cari bomoh lah. Dia kata bomoh yang mengamalkan mentera-mentera ni. Jadi dia cari, jumpalah seorang bomoh. Bomoh ni dia katanya memang hebat lah. Jadi dia ceritalah dengan bomoh tu apa yang berlaku, gini. Akhirnya bomoh tu kata dia boleh tolong. Tapi dengan syarat, dia kata kau kena pakai tangkal ni dekat leher. Jadi dia bagilah satu tangkal tu pada Ali, bagi satu tangkal pada Kek On. Keluar daripada rumah bomoh tu, dia kata dah lah kena cas, mahal pula tu. Tapi mujurlah bomoh tu bagi sesuatu lah. Katanya tangkal tu untuk melindungi diri. Dan bomoh tu ada ajar satu ayat, katanya ayat pelindung. Tapi Ali kata dia tahu tu bukan ayat pelindung. Sebab selalunya ayat pelindung mestilah ada selawat Nabi, mestilah ada bismillah ke baca ayat Quran. Tak, ini main menyeru mambang tanah, mambang laut, gitu-gitulah dia kata. Bacaan yang mengarut-ngarut, dia kata. Tujuannya dibaca mentera tu, barulah tangkal tu boleh jadi ampuh, boleh jadi pelindung yang sesungguhnya. Tapi ada satu benda yang pelik. Kata Ali, sejak dia baca mentera tu dan dia pakai tangkal tu, ada sesetengah malam, terutama malam Selasa, dia rasa bisa-bisa dekat ibu jari kaki. Boleh teka kan? Bila tengah malam dia rasa macam bisa-bisa kat ibu jari kaki, mula-mula diingatkan semut. Dia biarkan aja. Tapi bila besok paginya, selang 2-3 hari, tengok ibu jari kaki dia lebam. Lepas tu pula, keadaan berat badan dia makin turun. Mak dia sampai tegur, bapak dia sampai tegur, dia dah makin kurus. Jadi diceritalah benda ni dengan Kek On. Rupanya Kek On pun menghadap benda yang sama. Jadi mula dia fikir, jangan-jangan apa yang kita amalkan ni, dia kata mesti ada dia punya timbal balik. Mesti ada dia punya bayaran yang perlu kita lunaskan. Jadi pada satu malam tu, entah macam mana Ali kata cuaca tak berapa nak sejuk, panas.
Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dekat ibu jari kaki dia, dia rasa macam bisa-bisa. Macam ada tak selesa. Dia tendang, dia gerak-gerakkanlah ibu jari kaki, dia gerak-gerakkanlah kaki dia. Tiba-tiba, dia dengar bunyi macam orang berdengus. Macam tu. Jadi dia pun bangun lah. Dia bangun sekali dia tengok dekat hujung kaki dia ada makcik Rockers. Dan makcik Rockers tu macam seolah-olah baru lepas gigit ibu jari kaki dia. Meloncat, Ali buka lampu. Buka lampu nak tengok apa benda yang hujung kaki dia. Tapi bila lampu buka tak ada. Lepas besoknya dia pergi jumpa K.On ni. Dia kata dia pergi jumpa K.On. Tanya dengan K.On, kau dah tengok tak apa yang gigit ibu jari kau ni? Lepas tu K.On kata dia tak tahu. Dia pun malas nak ambil tahu. Dia kata sejak dia amalkan dan tangkal dan juga mentera tu, dia selalu beruntung. Dia beruntung, sikit-sikit orang bagi duit, tiba-tiba dia buat apa-apa kerja jadi senang. Jadi dia tak kisahlah kalau benda dia kena gigit, bola sikit je dia nak ambil. Setakat setitik dua darah kita, apalah sangat daripada benefit daripada kebaikan yang kita dapat. Tapi Ali fikir benda ni bukan benda main-main. Dia pernah dengar cerita, kalau lama-lama darah kita diserahkan kepada makhluk tu, kita boleh mati kering. Jadi dekat sinilah dia punya pemisahnya. Cerita ni ending dia sedap. Dia punya pemisahnya adalah K.On pergi terus berjumpa dengan Tok Bomoh tu. Selepas daripada peristiwa tu, K.On terus pergi jumpa dengan Tok Bomoh tu. Katanya dia nak menuntut ilmu dengan Tok Bomoh tu, nak jadi orang kanan Tok Bomoh tu. Sebab dia kata setiap apa yang Tok Bomoh tu minta diamalkan, dia selalu mendapat keuntungan. Berbeza pula dengan Ali. Dia mengadu hal ni pada mak ayah dia. Mak ayah dia mengucap panjang sampai tengok tangkal yang dibawa. Dan mak ayah dia bawa Ali pergi jumpa ustaz. Jadi Ali waktu tu dia kata muda kan, dia tak tahu pun, dia tak semayang pun, dia kata K.On pun tak semayang. Jadi inilah dia punya titik perubahan. Dia mula berjumpa dengan ustaz dan dia mula belajar agama. Sejak dia belajar agama, dia dah tak ada lagi dah gangguan-gangguan. Tangkal-tangkal pun semua dah buang. Dia dah buang jauh-jauh. Tapi berbeza dengan K.On, sejak daripada tu dia dikenali sebagai seorang bomoh pula. Ramailah orang yang datang berubat dengan dia, ambil air dengan dia, penawar dengan dia. Sebab katanya K.On ni memang pandai mengubat. Pernah sekali Ali jumpa K.On, terserempak dengan K.On ni masa dah tua-tuanya, dia kata terserempak dengan K.On. K.On masih lagi jadi ahli perubatan. Solat memang tak lah, dia kata memang K.On tak solat. Waktu tu Ali dah kesedaran agama dia dah tinggi. Ajaklah K.On berubah, dah lah cukup-cukup lah, kita ni pun dah tua lah. Dia kata jomlah kita pergi bertaubat, dah 50 lebih ni, jomlah kita taubat. Tapi K.On tak nak lah. Dia masih berpegang kepada ilmu dia. Dia kata apa yang dia amalkan tu memang betul-betul amalan yang betul, dia kata. Jadi Ali pun kecewa jugalah dengan apa keputusan yang diambil oleh K.On. Dan sehingga hari ini K.On dengan Ali bergerak dalam jalan yang berbeza. K.On masih lagi bomoh dan terkenal pula. Dia boleh buat bomoh, scan online pula sekarang. Dan Ali tetap juga menjadi ahli masjid sekarang ni. Dia kata dia pun dah mendirikan rumah tangga, dia pun dah ada anak-anak. Dia kata inilah dia punya pemisahannya. Daripada rempit terus jadi ahli masjid, daripada rempit terus jadi seorang bomoh yang hebat. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Hari ini abang sampaikan satu cerita, cuma abang pecahkan kepada 3. Ceritanya tak terlalu panjang, santai-santai aja. Moga-moga ceritanya memberi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Terima kasih yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Bagi siapa-siapa yang nak perapan sate dan juga sambal lara tu, boleh tekan link yang abang sediakan di ruangan description. Moga-moga memberi manfaat pada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.